أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم. صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وأصلح شؤون الأمة وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم. وما ذكر من الأخبار بقبول دعوة الصائم. Dan barang yang disebut daripada hadis-hadis menceritakan mengenai kabulnya, mustajabnya doa orang yang berpuasa. Kita telah menyatakan hadis inna sa'imin 'indal fitri la da'watun ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ni dia ada satu doa. La da'watan, satu doa. Inna lis-sa'imi 'indal fitri la da'watan ma turaddu. Yang mana orang yang berpuasa ini doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana ketika ia berpuasa, dia berbuka puasa. Ada ulama mengatakan ini khusus, ini maknanya yang Allah beri kepada orang yang berpuasa. Ketika mana dia berdoa, Allah kabulkan akan doa dia. Ketika mana dia berbuka puasa. Adakah ketika berbuka puasa saja? Tidak. Sepanjang dia berpuasa, makbul doanya. Lebih-lebih lagi ketika nak berbuka puasa. Dan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak ditolak. As-shaim hatta yuftir. Hatta yuftira, orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Maka sepanjang dia berpuasa itu, dia berdoa, Allah kabulkan. Allah tidak tolak akan doa mereka ini. Wal imamu adil, dan juga pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil. Yang adil menjalankan tugasnya, memerintah rakyatnya. Dan yang ketiga, da'watu mazlum, yarfa'uha fawqal ghamam wa tuftahu laha abwabus sama. Dan doa orang yang kena zalim, doa orang yang dizalimi, maka diangkat melebihi awan, dan dibuka baginya pintu-pintu langit. Dibuka pintu-pintu langit, dan diterima akan hajar, akan dia punya doanya. Dan Allah berkata, wa yaqulu rabb, Allah berkata, wa izzati wa jalali, demi keagungan aku dan kemuliaan, ketinggian aku, la ansurannaka walau ba'dahin. Nasihat aku akan tolong kamu selepas daripada ini. Allah akan tolong orang-orang yang melakukan, orang-orang yang berdoa dalam keadaan dia dizalimi. Hadis riwayat Tirmizi, hasanahu, dan dihasankan hadis tersebut. Dan ada hadis yang lain dikata ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu doa orang yang kena zalim. Kerana doa orang yang kena zalim terus terangkat pada Allah, tidak ada hijab. Sehingga dikatakan kalau orang kafir itu kena zalim pun doanya dikabul oleh Allah. Wa ma dzukira minal akhbar bil qabuli da'wati shaim, dan barang yang disebut daripada hadis-hadis yang betapa terimanya dikabulkan doa orang yang berpuasa, yastad'a al-hasu 'ala al-iktsari minad du'a, maka membawa kepada gesaan atas membanyakkan daripada doa. Maknanya apa? Maknanya setelah kita faham bahawa doa orang yang berpuasa ini kabul, yastada'a hasu, membawa kepada gesaan, alal iksar, atas membanyakkan minat doa. Banyakkan berdoa min awwalihi ila akhirih, daripada awal puasa hingga akhir puasa, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, bi muhimmatil akhirat wad dunya, dengan perkara-perkara yang penting berkaitan dengan akhirat dan juga dunia. Namun keutamaan doa kita pada akhirat. Maka doalah kita daripada awal kita berpuasa sampai kita berbuka. Kerana apa? Kerana dikabulkan akan doa orang yang berpuasa. Oleh itu banyakkan iksar, maknanya banyakkan. Hari ni baca doa ni, esok baca doa ni, hari ni minta ini, esok minta ini. Tapi
sebaiknya muhimmatil akhirah, yang perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan akhirat. Dan dunia muhimmatil akhirati wad dunya, akhirat dan dunia, li nafsihi, untuk dirinya. Doa jangan lupa untuk diri dia, waliman yuhibbu, dan kepada orang yang dikasihi, wali ummati Muhammadiyah, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi afdal kita doa bukan untuk kita je. Kita doa untuk orang lain di samping kita doa untuk kita. Siapa yang doakan untuk orang lain, malaikat doakan untuk dia. Malaikat doakan untuk dia sebagaimana dia doakan orang lain, bahkan lebih daripada itu lagi. Apatah lagi kalau dia doa kepada umat Muhammad, Allahumma fi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma warham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Itu semua doa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah umat Muhammad, rahmatkanlah umat Muhammad, elokkanlah umat Muhammad, perbaikilah umat Muhammad, dan tampungkanlah kelemahan dia, gembirakanlah umat Muhammad. Apa saja doa untuk umat Muhammad, maka kita doa li ummati Muhammadiyah, wa afdalud doa, dan afdal doa indal iftar, ketika berbuka. Maknanya bukan berbuka saja, tapi yang berbuka itu paling afdal. Maknanya maka disuruh kita berbuka, disuruh kita berdoa. Dan ada zikir, ada doa yang kita doa ini nanti diampun dosa oleh Allah Ta'ala. Maka indal iftar, ketika berbuka puasa, ma dalla ala syukri mun'im, barang yang menunjukkan atas rasa syukur kepada Allah. Mun'im ini Allah yang memberi nikmat. Syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah memberi nikmat kepada kita. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ridha bin ni'mah, dan menunjukkan syukur, menunjukkan redha dengan nikmat Allah. Rasa suka dengan nikmat yang Allah beri. Jadi bila kita dapat buka puasa, dapat makan nikmat Allah, jangan cela nikmat Allah. Oh, tak sedap buka puasa ni. Oh, makanan ni, oh kita nak cari lebih lagi. Jangan. Makan apa yang ada lebih baik. Ingat madrasah kita sudah sedia makanan, jangan kita cari yang luar-luar, nanti membazir banyak. Membazir banyak. Bersyukurlah dengan apa yang Allah beri kepada kita. Jadi jaga-jaga ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, kadang-kadang orang membeli makanan untuk berbuka puasa tanpa dia sedar, mengikuti hawa nafsu. Buktinya lihat banyak pembaziran. Jadi jangan berlaku begitu. Makan apa yang ada dan bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan waridha bin nikmah, dan merasa redha dengan nikmat. Wal ilhah. Ilhah ni mana merayu, meratap ataupun merengit, gitu. Fi talabi maghfirah, dalam menuntut keampunan syamilah secara menyeluruh. Dan minta dengan Allah, minta merengeklah kita panggil. Ilhah ni maknanya merengek, merayu dalam menuntut keampunan kepada Allah Ta'ala secara menyeluruh dosa-dosa kita. Wa min da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza aftara, apabila dia berbuka, maka dikatakan Allahumma lakasamtu, ya Allah. Allahumma tu ya Allah, ya Allah, lakasamtu, kepada engkau lah aku berpuasa, bagi engkau lah aku berpuasa, kerana engkau lah aku berpuasa. Wa bika amantu, dan dengan engkau lah aku beriman. Wa ala rizqika abtartu, dan dengan rezeki engkau aku berbuka. Itu tanda menunjukkan kita mensyukuri nikmat Allah. Ada lagi tambahan yang lain, zahaba zam'u, telah hilanglah akan dahaga. Wabtalatil uruq, dan telah basahlah akan orang-orang tengkuk. Minum air kan basah orang tengkuk, hilang dahaga. Wasabatul ajru, dan telah sabitlah pahala insya-Allah dengan kehendak Allah. Ini di antara doa Nabi. Maka boleh baca. Dan lepas pada itu tambahlah, nak tambah apa-apa pun.
Seperti Allahumma ini apa ni? Allahumma hadza ta'am nikmatan masykuratan taslibihani nikmatan jannah. Ikut mandalah doa apa-apa. Tapi kalau boleh Allahumma laka samtu wa bika amantu, jangan ditinggalkan. Itu dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baghawi, Ad-Darqutni. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tiada daripada orang muslim yasumu berpuasa ia fayaqulu indal iftarihi, lalu berkata ia ketika berbuka puasa. Apa dia? Ya azim, ya azim. Kita ada baca tadi kan, petang kemarin pun baca. Kadang-kadang galik dalam kuliah dah baca. Tengah-tengah kuliah bunyi berdiri masuk waktu lah. Jadi kalau boleh tolong ingatkan, bagi isyarat sikit. Isyarat tu nak baca ni. Alhamdulillah petang tadi kita baca, petang kemarin pun kita baca. Apa dia doa ini? Sebelum kita nak berbuka puasa ni. Kemudian ketika mana nak berbuka puasa, baca ni siapa buka puasa? Boleh. Apa dia? Ya azim, ya azim, anta ilahi. Mari kita baca ramai-ramai. Ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfir li dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzunubal azima illa al azim. Sampai situ aja. Sekali lagi ya. Ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfir li dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Maka ya azim, wahai Allah ya maha agung, wahai Allah ya maha agung ataupun maha besar, anta ilahi, engkau adalah Tuhanku, la ilaha ghairuka, tiada Allah, tiada Tuhan selain pada engkau, ighfirli dzambal azim, ampunkanlah bagi aku akan dosa-dosa yang besar. Kita minta saja dengan Allah. Wa innahu la yaghfiru dzambal azim, kerana sesungguhnya tidak diampunkan dosa yang besar itu illal azim, kecuali Allah yang maha besar. Itu maksud dia. Jadi ketika kita baca ya azim tu, kita baca li dzambal azim, kita niatkan kita bertaubat kepada Allah. Kerana taubat, nak taubat tu taubat nasuhah lah. Jadi kita niatkan mana-mana dosa-dosa yang pernah kita buat, lebih-lebih lagi dosa besar ke, kalau ada ke, maka kita niat kita tak akan lagi melakukannya. Maka moga-moga dosa kita diampun oleh Allah Ta'ala. Tapi bila orang baca ya azim anta ilahi, la ilaha illa ghairukani, la ilaha ghairukani, apa kelebihannya? Ifil dzambal azim ni besar dahnya. Ifil dzambal azim pun dah besar dah. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Apa kelebihannya? Illa, kecuali kharaja min zunubihi, keluar daripada dirinya dosa-dosa yang keluar. Keluar daripada dosa-dosanya, daripada dirinya tu akan dosa-dosanya kayaumi wulidathu ummuh, seperti dia ini, seperti hari dilahirkan dia oleh ibunya. Maka dia ini dosa dia keluar, jadilah dia seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Apa maksudnya? Dia jadi baby, dia jadi bayi, bukan. Dia jadi orang tidak ada dosa, bagaikan bayi yang lahir daripada perut ibu. Maka amat besar sekali. Terima kasih banyak-banyak kepada pengarang kita ni, Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Idrus, yang telah beri amalan ini. Jadi ustaz direct berhubung dengan pengarang kitab ni. Pengarang kitab ini ada di Tarim di Yaman. Beliau ini masya-Allah alim soleh, layak betul tulis kitab. Memang keadaan dia soleh. Salah seorang daripada murid Habib Umar, Al-Allamah Habib Umar. Dan setiap tahun kita baca hak ni sama. Kalau ustaz dia tambah baca hak ni. Dok puas ke? Dok. Ustaz tak puas, tak pelajar je puas. Baca tu lama ustaz. Setahun sekali baca sama. Kita punya ini
Sebagai pelajar, seorang pelajar tidak boleh rasa jemu dengan ilmu yang sama. Maknanya. Apa kelebihan dia? Ingat kelebihan dia. Para jamaah sekalian, muslimin muslimat dengar. Orang baca ini ya azim makna anta ilahi la ilaha ghairuka ifil zambal azim fa innahu la yafiru zambal azim illa azim. Orang yang baca ini maka keluar daripada dirinya akan dosa-dosa. Keluar daripada dirinya akan dosa-dosa illa kharaja min zunubihi kayaumi wulidahu ummuh. Keluar daripada dirinya itu dosa-dosa seperti dia keluar daripada perut ibunya. Maknanya apa? Maknanya tidak ada dosa. Insya-Allah moga-moga kita baca setiap petang ini, moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Allimuha, ajar akannya ini." Jangan ajar. Ramai orang yang tidak tahu perkara ini. Ajarkan perkara ini akibakum kepada keturunan kamu. Akibat ni bermakna keturunan. Akan keturunan kamu. Fa inna kalimatun yuhibbuhallah wa rasuluh. Kerana sesungguhnya inilah kalimah yang dikasihi oleh Allah dan Rasul. Rasulullah sendiri pesan, ajar kepada keturunan kamu. Bukan anak mai keturunan tu. Maknanya biar kau jadi amalan kita. Pelajar-pelajar dan para jemaah yang ambil daurah ini, ambil amalan ini. Ambil amalan ini jadi keturunan. Jadi keturunan maksudnya apa? Biar kita baca, anak kita baca, nanti boleh cucu-cucu pula baca. Lepas tu tak ada, maknanya setiap Ramadan ini amalannya. Dan bertahun dah, tahun lepas pun kita baca amalan ini. Insya-Allah. Wa yaslihu biha amrad dunya wal akhirah, dan mengelokkan dengannya itu berkat kalimah ini. Dengan izin Allah. Maka Allah mengelokkan urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Hadis riwayat daripada Ibnu Asakir fi tarikhihi. Baik. Ad-du'a liman aftara indahum. Dan doa bagi orang yang berbuka puasa di sisinya, ataupun orang beri dia makanan berbuka puasa ke dia. Orang panggil kita jamu mai, maknanya kita pun makanlah rezeki rumah orang tadi. Apa kita nak baca doa? Baca doa lepas kita diberi jamu oleh orang untuk berbuka puasa. Qala Anas radhiyallahu anhu, aftarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah berbuka puasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqarabu lahu zabiban, maka kami ni hampirkan pada Nabi, beri kepada Nabi zabiban, kismis. Kismis maknanya. Lepas tu kalau boleh makan manisan, kita pilih kurma, buah tamak. Tak ada buah tamak, kismis. Tak ada kismis, dapat madu. Tak ada madu, nekbak. Dah kira lah kuih-kuih manisan lah maknanya. Maka dikatakan faqarabu lahu zabiban, maka diberi pada Nabi tadi, dihampirkan kepada Nabi tadi zabib. Zabib ni buah kismis lah. Wa akala, maka makan ia. Wa akalna, kami pun makan, ikut Nabi makan. Maka makan, Nabi makan, kami makan. Falamma farana, apabila kami selesai, qala, kami dengar Nabi berkata, akala ta'amukum abrar, telah makan makanan kamu oleh orang-orang yang baik. Kita ni doa ni, kita orang ajak kita pergi buka puasa rumah dia, kita makan makanan di rumah dia. Kita makan di rumah dia, dia jamu kita baca doa ke dia. Akala ta'amukum abrar, telah makan makanan kamu oleh orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaikah, dan telah berselawat ke atas kamu oleh malaikat. Maknanya malaikat itu minta doa keampunan kepada kamu. Wa aftara indaka shaimun, dan telah berbuka di sisi kamu itu orang-orang yang berpuasa. Ini doa yang dibaca oleh orang yang dijamu. Bukan orang yang menjamu, orang yang dijamu maknanya. Rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa Baihaqi wa ghairuhum. Banyak kalau kita ajak habaib makan, selalu dia baca doa ni. Hatta bukan bulan Ramadan saja.
akala ta'amukum abrar. Kita selalu dengar dia kata macam ni. Wassalamualaikum malaika wa aftu indaka saimun. Jadi selalu dibaca apabila orang jamu kita. Kalau kita pergi rumah orang jamu kita baca doa ini. Itu antara dia. Dan ini banyak para habaib mengamalkan ini. Wa fi riwayat Muslim, dan hadis riwayat daripada Muslim, dan hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi dan lainnya. Dan pada riwayat Imam Muslim, pada riwayat Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam idza akala 'inda qaumin la yakhruju hatta yad'u lahum wa da'a fi manzilin Abdullah ibn Bashir bi qawlihi Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila makan bersama kaum, yakni bersama dengan satu jamaah yang ramai, tidak keluar dia kecuali dia doa kepada kaum tersebut. Nabi tidak keluar kecuali Nabi berdoa pada mereka, dan makin Nabi berdoa di rumah Abdullah ibnu Bashir. Suka sahabat Nabi kalau Nabi pergi rumah dia. Nabi ni pergi rumah sahabat, Nabi tak pilih. Nabi ini orang yang sangat tawaduk. Mana-mana sahabat nak menjamu Rasulullah pergi. Mana rumah Abdullah ibnu Bashir, lalu Rasulullah bersabda, Allahumma barik lahum. Nabi ini mana berdoa, Allahumma barik lahum. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatkanlah kepada mereka itu fima razaqtahum, dengan apa yang Engkau berikan kepada mereka. Waghfir lahum, dan ampunkanlah bagi mereka. Warhamhum, dan rahmatkanlah mereka. Ini doa Nabi bila Nabi maknanya duduk di rumah Abdullah ibn Bashir sama dengan jemaah ramai-ramai. Maka Nabi pun doa. Doa satu doa yang begitu baik. Maka disuruh kepada kita apabila orang buat kebaikan kepada kita, maka jangan lupa mendoakan ia. Darajatus Siyam, boleh sikit lagi, boleh darjat puasa. Tengok kita ni puasa macam mana. Itu puasa wali-wali tu. Adakah puasa kita puasa para wali? Qala al-Imam Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, "I'lam, ketahuilah, anna lis-saumi darajat." Sesungguhnya bagi puasa itu ada beberapa darajat. Ada berapa? Salah satu maratib, ada 3 peringkat. Yang pertama dipanggil saumul umum, puasa orang awam. Yang kedua saumul khusus, puasa orang istimewa, orang khusus. Yang ketiga saumul khususil khusus, puasa orang istimewa lagi istimewa, orang khusus lagi khusus. Maka ada 3. Amma saumul umum, ada pun puasa orang awam. Puasa orang awam dia hanya puasa ni je. Apa dia? Bahwa kaful batni, iaitu dia tahan perut dia. Puasa orang awam dia tahan perut dia, maknanya dia tak makan, dia tak minum. Wal farji an qada'i syahwati, dan dia tahan kemaluan dia daripada menunaikan syahwat dia. Dia ini maknanya tahan perut dia, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dengan isteri, dan tidak berzina. Itu orang awam saja tahan. Tapi mulut dah tahan tak bagus. Mulut tidak tahan, mata tidak tahan, telinga tidak tahan, dan seumpamanya. Sebab itu kita ambil keputusan tahun ini, pelajar-pelajar kita tak pergi bazar, tak pergi bazar. Lapar pun bukan kenyang kok, betul tak? Maknanya tahan sikit. Kerana apa? Takut kita tak boleh tahan. Sebab kita nak latih bulan Ramadan inilah. Bulan Ramadan inilah maknanya. Sebab demo bukan nak apa, sebab kita dah sedia belaka dah. Kalau rasa tak cukup, kabur tak? Nak ustaz, kalau boleh nak air 5 jenis kabur gitu. Nak air tahu, air tak tahu. Air tebu ke air kabur. Dah ustaz tak mau pergi bazar kan? Okey, baik. Ustaz sedia 5 jenis air. Boleh. 5 tampayang boleh kita sedia. Tapi pastikan apa? Pastikan habis. Rupanya buat mandi air tebu. Contohnya. Maka kena tahan. Maka orang awam ini
Dia hanya tahan perut dia, tahan kemaluan dia. Itu saja puasa orang awam. Naik sikit peringkat yang kedua. Kalau boleh berkadar itu saja. Mata kena jaga. Telinga pun begitu, dan seumpamanya sibukkan dengan ibadah. Wa amma saumul khusus, ada pun puasa khusus. Ni boleh tahan sikit. Ni InsyaAllah siapa jaga puasa ni boleh jadi wali dia. Apa dia? Bahawa kafus sam'i, dia menahan pendengaran dia. Nak tahan macam mana? Dia tutup telinga? Bukan. Maksudnya adalah dia ini tidak mendengar perkara yang sia-sia. Maknanya. Kaji tengok tak, para ulama Yaman kadang-kadang dia pakai serban, dia serban sebelah tu dia tutup telinga. Dia tutup telinga. Jadi kenapa dia tutup telinga? Dia meletakkan dia antara hikmah orang-orang Yaman ni, ulama-ulama seperti Syekh Habib Abdul Syihab, almarhum Habib Abdul Syihab. Kalau dia pakai serban, telinga tak apa. Kenapa dia tutup telinga? Kerana dia tambuh gunakan telinga dia mendengar benda yang tak molek. Apa dia tutup telinga dia? Maknanya itu bukan saja-saja, bukan pesen. Pesen gitu, bukan. Dia ada hikmah, ada makna-makna yang tersembunyi. Sebab apa? Maknanya Habib pakai serban begitu. Baiklah, dia dan dikatakan yang kedua ini puasa dia tahan sam'i, pendengaran, wal basari, penglihatan. Adakah dia kejam mata? Bukan kejam mata. Dia tidak melihat kepada perkara yang sia-sia. Apatah lagi perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan ini lagi wal lisan, dia tahan lidah dia. Tahan lidah dia tak cakap. Bukan, dia tidak bercakap yang sia-sia. Nanti orang bagi salam, Assalamualaikum, dia je. Apa tak jawab? Dia puasa. Siapa tak jawab? Apa khabarnya? Dia tak jawab. Lepas buka bawa khabar baik. Kenapa dah jawab tadi? Hamba puasa. Sebab kena tahan lidah. Bukan begitu tahan lidah. Tidak bercakap yang sia-sia dan menggunakan lidah kepada perkara kebaikan. Dan juga dia tahan tangannya, kakinya, wal yadi wa rijli, kakinya, wasairi jawarihi, dan sekalian anggota tubuhnya, anil asam, daripada dosa-dosa dia tahan. Itu puasa orang khusus. Dan yang ketiga, puasa khususul khusus. Amma saumu khususul khususi, adapun puasa khususul khusus, fasaumul qalbi, maka berpuasa hati, anil himami, dan duniawiyah, daniyah, daripada memikirkan ataupun bercita-cita kepada perkara yang rendah, maknanya perkara yang hina, wal afkari dunyawiyah, dan juga memikirkan perkara-perkara dunia. Tak ada langsung fikir perkara dunia. Ini puasa khususul khusus. Tak mikir langsung, mikir ibadah saja. Maknanya waqafahu, dan menahan ia amma si Allah azza wa jalla bikulliyah, dan menahan dia tadi daripada barang yang selain daripada Allah azza wa jalla secara keseluruhannya. Tak ada selain pada Allah, dia tidak ada. Yang ada hanya Allah, disibukkannya. Disibukkan hanya pada Allah. Berzikir, baca Quran, sibuk dengan ibadat setiap masa. Ini puasa khusus. Haka anil Hasan al-Basri, diceritakan daripada Hasan al-Basri, annahu marra biqaumin, satu hari dia berjalan dengan jumpalah kumpulan ramai, satu kumpulan yang ramai, wa hum yadhakun, mereka duk ketawa, duk lepak-lepak ketawa. Maknanya Hasan al-Basri dah tengok orang tengah duk ketawa. Bila tu? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Lalulah faqalah, kata Imam Hasan al-Basri, dia pergi jumpa orang hendak ketawa bulan Ramadan. Inna Allah azza wa jalla ja'ala fi syahri Ramadan mudmaran li khalqihi
yastabiquna fihi li ta'atihi fasabaqa qaumun fafazu wa taqallafa qaumun fakhabu. Katanya Hasan Basri, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan di bulan Ramadan ini ada benda yang tersembunyi, yang mana Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya yang berebut-rebut untuk mencari ketaatan kepada Allah. Maka telah terdahululah kaum yang mengambil tadi peluang tadi, maka berjaya ya mereka. Apa dia yang tersembunyi itu? Yakni Allah Ta'ala telah menjanjikan ganjaran yang hebat, yang besar. Yang besar tadi, maka berebutlah kamu. Berebutlah kamu. Janganlah kamu ni duk suka-suka saja, duk main-main, duk lepak-lepak. Maka maknanya kat orang yang berebut, orang yang mengambil, telah terdahulu mereka dalam mereka mendapat kejayaan. Wa taqallaf aqwamun, dan ada satu kaum yang ketinggalan. Yang mereka itu faqabu, mereka rugi, tak ambil peluang. Fal ajib ala kullil ajib. Pelik sungguh pelik. Habis-habis pelik dah dia kata. Lidhahiki, bagi orang hok ketawa, laibi, hok main-main, fi yaumil, pada hari ini, hari Ramadan ini, allazi faza fihi sabiqun, yang orang lain mendapat kejayaan. Terdahulu mereka mendapat kejayaan, wa khaba fihi mubtilun, dan yang lain, yang satu lagi adalah rugi, yang buat perkara yang sia-sia. Jadi kalau boleh di bulan Ramadan ini, kalau tidak baca Quran banyak di bulan Ramadan, bulan mana lagi? Jangan main mikir lepas ni baca Quran. Bulan Syawal ni dogok dah. Maknanya maka bulan Ramadan ni kena baca Quran banyak. Bulan Ramadan ni zikir banyak. Bulan Ramadan inilah nak apa ni, hadir majlis ilmu banyak. Bulan Ramadan ni nak sembahyang tarawih banyak. Maknanya bulan Ramadan ni nak ambil kelebihan-kelebihan yang ada. Jadi perlu kita tanam dalam hati agar kita ini meningkatkan amal ibadat, dan nak cari siapa yang ada masalah tentang dosa-dosa, falyati Ramadan, maka datanglah ia pada bulan Ramadan. Nanti Allah bersihkan segala dosa-dosanya. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Moga-moga Allah kurniakan kita taubat nasuha, dan Allah menutup segala keaiban kita, dan Allah Ta'ala jauhkan kita, selamatkan kita daripada perkara yang kita takuti. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan segala kelebihan yang ada di bulan Ramadan, mendapat rahmat Allah, keampunan, kebebasan daripada azab api neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.